Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Isu perkahwinan, cerai dan juga berkaitan dengan nafkah sentiasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutamanya pasangan Islam. Andai kata isu ini berlarutan, banyak perkara-perkara yang akan tertangguh dan juga memberi impak kepada keluarga, kepada isteri dan juga kepada anak-anak yang terlibat dengan perceraian ini. Sebab itu kerajaan memberi satu inisiatif yang begitu baik apabila mengisytiharkan ataupun mengumumkan akan menubuhkan ataupun mewujudkan satu mahkamah khusus untuk perkahwinan, lebih-lebih lagi merujuk kepada isu nafkah ataupun hadanah. Kerana isu inilah yang sering kali berlegar, terutamanya di kalangan para isteri yang ditinggalkan oleh suami ataupun suami yang bercerai dengan isteri, dan hak penjagaan sama ada terletak kepada isteri ataupun suami, maka nafkah itu perlu diteruskan walaupun isu perceraian ataupun hal perceraian itu sedang berlangsung di mahkamah, mungkin mengambil masa sedikit, 5 tahun, 7 tahun ataupun apapun jumlah masa yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada malam ini, apakah fungsi mahkamah khas hadanah ini ataupun untuk nafkah ini. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Naim Mokhtar sebelah kiri saya. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Walaupun masa begitu mencemburi Datuk ke sana kemari dengan waktu yang begitu sibuk, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Mungkin sebagai permulaan, apakah asasnya Datuk dan juga Jabatan Kehakiman Syariah dan juga pihak kerajaan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan mahkamah khas untuk hadanah ataupun untuk nafkah yang mengakibatkan mereka yang bercerai ini dan anak-anak yang mungkin tidak ada ataupun tanggungjawab yang dipikul oleh pihak suami, terutamanya melepaskan tanggungjawab kepada isteri semata-mata, dan pihak Jabatan Kehakiman terpaksa memikirkan bagaimana ini dapat diselesaikan. Mungkin sebagai permulaan perbincangan kita, Datuk. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana kita sedia maklumlah, ada 3 teras yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Menteri lah. Okay. Yang pertama gagasan rahmatan lil alamin. Okay. Yang kedua berpaksikan kepada prinsip maqasid syar'iyyah, dan yang untuk mewujudkan model hal ihwal Islam ataupun syariah mengikut dalam konteks Malaysia. Yeah. Jadi kan Tuan Haji, berdasarkan kepada 3 hasrat, visi dan misi gagasan yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Menteri ini, maknanya setiap agensi agama termasuklah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan berusaha untuk memastikan agenda gagasan ini terlaksana. Ya. Maknanya dalam konteks ni macam Tuan Haji dah sebut secara you have rightly pointed out lah. Maknanya dalam konteks Mahkamah Syariah ni, selain daripada isu perceraian, isu yang begitu dekat di hati rakyat adalah yang berkaitan dengan hadanah, hak jagaan anak, dan juga nafkah, juga melibatkan nafkah anak dan juga isteri. Jadi oleh kerana isu ini begitu rapat dan oleh kerana gagasan rahmatan lil alamin ini melihat kepada bagaimana hak-hak mereka-mereka yang rakyat itu dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya, maka sudah tentu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Mahkamah Syariah melihat kepada kepentingan isu hadanah dan juga isu nafkah ini. Saya dah sebut tadi bagaimana hak-hak nafkah isteri dan anak-anak ini diabaikan oleh suami dan juga bapa-bapa. Jadi sudah tentu oleh kerana isu ini begitu penting, maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Mahkamah Syariah Malaysia mencari bagaimana isu kelewatan. Maknanya kan Tuan Haji, yang jelas di sini ialah isu kelewatan tadi tu. Isu kelewatan perceraian, isu kelewatan hadanah. Yang mana bila kelewatan ini berlaku, maka sudah tentu yang teraniaya, terpinggir adalah the so-called vulnerables tadi tu. Wanita-wanita Islam dan juga anak-anak tadi. So jadi atas dasar inilah maka kita mencari jalan untuk bagaimana isu kelewatan ini dapat diselesaikan. Okey. Permasalahan yang timbul ialah bagaimana hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mengendalikan kes-kes hadanah ini terpaksa untuk mengendalikan kes-kes yang lain. Contohnya isu pembahagian harta pusaka, pembahagian harta selepas daripada perceraian. Kes-kes jenayah juga dilihat oleh hakim yang sama.
Jadi isu maknanya khalwat, betul kes halwat, kes zina dan sebagainya dilihat oleh hakim yang sama. Jadi oleh kerana hakim tadi itu mengendalikan kes yang begitu banyak, bagaimana tumpuan dapat diberikan kepada kes-kes hadanah dan juga nafkah ini. Jadi ini persoalan dan isu yang dilihat, dan bagaimana isu yang kita lihat tadi kan Tuan Haji dapat merealisasikan gagasan rahmatan lil alamin tadi itu dan juga maqasid syar'iyyah. Dan of course bila kita melihat kepada isu maqasid syar'iyyah, maknanya maksud tujuan undang-undang Islam itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan keadilan. Jadi kita tahu kalau justice delayed, justice denied. So jadi kelewatan tadi kita mencari jalan. So dengan adanya maka atas pemikiran dan dasar tersebutlah maka dicadangkan untuk diwujudkan satu mahkamah khusus bagi mengendalikan kes-kes hadanah ini. Diwujudkan satu mahkamah khusus untuk mengendalikan kes-kes nafkah ini. Dan diwujudkan satu bahagian khusus untuk memastikan perintah-perintah termasuklah perintah hadanah, perintah nafkah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah di wilayah persekutuan dapat dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, daripada peringkat Jabatan Kehakiman Syariah, adakah ini suatu yang boleh dilaksanakan dan bagaimana mekanisme pembicaraannya? Adakah ia juga akan dibebankan kepada hakim yang sama apabila dibawakan berkaitan dengan hadanah dan juga nafkah ini ataupun bagaimana? Itu mungkin saya masih keliru tu Datuk Naib. Jadi daripada sudut perundangan dia agak mudah sebab dia tidak memerlukan kepada pindaan undang-undang. Okey. Straightforward lah. Mana straightforward? Mana tidak ada, kita tidak perlu kemukakan kepada parlimen, tidak timbul sebab sekarang dia kita boleh sekadar dilakukan segera. dia boleh terus dia boleh dilakukan dengan segera dengan infra dan pejawatan yang mungkin diberikan oleh pihak GPA, GPM dan sebagainya. Mana ianya boleh dilaksanakan. So jadi satu oleh kerana tidak ada pindaan undang-undang yang perlu dilakukan kepada akta pentadbiran undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan maupun kepada akta undang-undang keluarga Islam, maka ianya boleh mudah untuk dilaksanakan. Okey. Yang kedua kan Tuan Haji, bila saya dah sebut dah tadi, isu kelewatan bagi hakim mahkamah tinggi yang mengendalikan hadanah tersebut disebabkan hakim tadi itu dilambakkan dengan kes dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Maka bila kita wujudkan mahkamah khusus tentang hadanah tadi, maknanya yang arif hakim mahkamah tinggi yang mengendalikan kes hadanah, dia akan hanya membicarakan kes-kes hadanah dan isu-isu yang berkaitan dengan hak jagaan anak tersebut. Jadi tumpuan dan fokus tu boleh diberikan kepada kes tersebut. Begitu juga bagi kes nafkah. Maknanya bila hakim yang dilantik untuk mengendalikan mahkamah ataupun nafkah tadi, maknanya dia dilantik khusus untuk mengendalikan kes-kes nafkah saja. Dia tidak ada kes jenayah yang perlu dikhawatirkan, dia tidak perlu kes melihat kepada harta-harta yang perlu dikendalikan. Jadi dia boleh fokus kepada nafkah tadi. Adakah ini termaktub kepada Mahkamah Tinggi Syariah di wilayah persekutuan atau akan dilaksanakan di seluruh negeri-negeri yang ada mahkamah syariah? Jadi sebenarnya kita sedia maklum bahawa mahkamah syariah ini dia terletak di bawah bidang kuasa negeri. Undang-undang syariah itu terletak di bawah kuasa negeri. Negeri-negeri tersebut. Jadi oleh kerana yang berhormat menteri ini berada di wilayah persekutuan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ni antara agensi dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang saya ketuai juga duduk di bawah kerajaan persekutuan, maka kita mulakan di sini dulu. Yang ini yang mungkin ada kaitan dengan isu penyeragaman. Tuan Haji tengok Jadi maknanya bila kita mulakan pelaksanaan itu di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dan kita akan dapati bagaimana masalah-masalah yang dihadapi di negeri-negeri yang lain. Sebab mahkamah syariah negeri ada mahkamah tinggi dia, ada mahkamah rendah mengendalikan kes yang sama, masalah yang sama. Jadi kalau kita boleh laksanakan mahkamah khusus ini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dengan berkesan, efektif, dan kita berjaya turunkan kelewatan tadi itu daripada 14 bulan kepada kurang daripada 6 bulan seperti kita targetkan tadi, sudah tentu dia boleh jadi contoh yang terbaik tu Haji, maka kita boleh bawa. Ya, ada orang kata pun kajian kesnya. Okey, Dato' Dr. Naim, melihat isu perceraian dan ini sentiasa menjadi perdebatan masyarakat. Seolah-olah respon kepada Jabatan Kehakiman Syariah begitu perlahan,
kita kata pun mungkin ada isu berkaitan dengan infra dan juga penjawatan mungkin tidak cukup untuk mengendalikan pelbagai kes, bukan hanya berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan hadanah ataupun berkaitan dengan nafkah. Tetapi untuk mahkamah khas untuk hadanah dan nafkah ini, adakah ada limit nafkah yang akan diberi tumpuan oleh mahkamah ataupun bagaimana? Untuk sampai ke tahap 50,000 ke, 50,000 ke atas ke, ataupun bagaimana? Datuk Naim. Okey. Jadi, seperti mana yang saya jelaskan tadi itu, kita tidak buat sebarang pindaan kepada Akta Pentadbiran. Sebab Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan ni, dia menentukan bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah di wilayah persekutuan. Kita ada 3 hierarki, kita ada mahkamah rendah syariah, kita ada mahkamah tinggi dan juga kita ada mahkamah rayuan syariah. Pak Haji dah sebut dah jelas tadi tu. Maknanya Saya tahu sikit lah. betul, alhamdulillah tu memang tepat sekali lah. Maknanya jumlah 50,000 tadi tu adalah jumlah tuntutan yang telah dihadkan bagi menentukan sama ada bidang kuasa itu terletak pada mahkamah rendah syariah ataupun pada mahkamah tinggi syariah. Jadi maknanya dalam konteks nafkah ni tu Haji, oleh kerana kita jarang, tak adalah orang yang isteri ataupun anak yang boleh buat tuntutan sampai melebihi daripada 50,000. Exceptionally mungkin ada lah yang memang terlampau kaya sangat mungkin sampai. Tetapi kebanyakannya tuntutan-tuntutan ni adalah kurang daripada 50,000. So jadi purata dan kebanyakannya lah. So jadi kes-kes ni sebab tu kita wujudkan hakim mahkamah rendah khusus, mahkamah nafkah tadi tu di peringkat mahkamah rendah. Dan hadanah ni oleh kerana di Akta Pentadbiran tu kuasa mahkamah tinggi, so kita wujud mahkamah khusus hadanah di peringkat mahkamah tinggi. Adapun untuk tuntutan nafkah ni adalah bagi mahkamah rendah syariah. Boleh teruskan. Ya. Okey, apabila dilaksanakan tidak lama lagi di Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan terutamanya, adakah juga secara automatiknya mahkamah syariah di negeri-negeri di bawah persekutuan seperti di Melaka, di ataupun Pulau Pinang, di Sabah dan Sarawak itu akan dilaksanakan juga, dan bagaimana juga ataupun rundingan untuk menyeragamkan undang-undang sebegini mungkin sebagai satu permulaan untuk penyeragaman undang-undang syariah yang lebih besar yang pelbagai itu dalam bentuk mahkamah khas hadanah dan juga nafkah ini. Adakah Datuk Dr. Naim sedang berurusan dengan semua pemegang-pemegang taruh di negeri-negeri termasuk Majlis Agama Islam dan juga kuasa-kuasa sultan kita, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu kita, bagaimana ini dilaksanakan? Kerana ini penting. Jika dapat dilaksanakan dengan cantik di wilayah persekutuan, mengapa tidak ia dapat diseragamkan secepat mungkin untuk seluruh negeri di seluruh Malaysia. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini bersama Datuk Dr. Naim Mokhtar dalam hal penyeragaman undang-undang syariah dan juga mahkamah khas berkaitan dengan hadanah. Kembali dalam kami membicarakan tentang mahkamah khas hadanah dan juga sedikit berkaitan dengan penyeragaman undang-undang syariah di seluruh Malaysia. Mungkin Datuk Dr. Naim, jika bila dilaksanakan mahkamah khas hadanah ni untuk di wilayah persekutuan? InsyaAllah tadi kalau tidak ada sebarang aral halangan, kita cadangkan untuk memulakan operasi mahkamah khas hadanah ataupun mahkamah hadanah dan juga mahkamah nafkah ni pada bulan Ogos bulan depan insya-Allah. Semuanya sudah bersiap siaga Jabatan Kehakiman Syariah? Ya, jawatan kuasa kita pun kita telah wujudkan dan hakim-hakim ni pun kita telah kenal pasti. So kita insya-Allah lah kalau tidak ada apa-apa kita boleh mulakanlah pada. Bagaimana respon di kalangan para hakim kita? Adakah mereka menunggu-nunggu orang kata pun ruang sebegini kerana mereka tahulah beban yang mereka terpaksa tanggung begitu lama dan banyak sekali kes bukan hanya berkaitan dengan perkahwinan dan perceraian tetapi semuanya dilonggokkan dalam satu orang kata pun urusan mahkamah. Jadi bagaimana? Saya rasa dia orang hakim dia agak teruja lah sebab kalau dulu kita memang tidak ada seorang hakim khusus dalam perkara tertentu kan. Jadi sudah tentu model yang kita nak usulkan bahawa di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ni kita harap jadi model yang terbaik untuk kita seragamkanlah di negeri-negeri yang lain. Seperti mana yang saya sebut, bila kita ada satu produk tadi, kita nak perkenalkan orang, bila orang nampak ada kita buat dulu. Betul. Kan? Adalah orang kata pun
Adalah bukti dia, contoh. Buktinya kan. Betul. Okey, dalam bergerak ke hadapan juga, adakah Jabatan Kehakiman Syariah sudah pun berinteraksi dengan pemegang-pemegang taruh ataupun the stakeholders yang lain, terutamanya dalam hal berkaitan menyeragamkan undang-undang syariah kalau kita merujuk kepada Mahkamah Khas Hadana ini? Jadi saya rasa saya bermula dengan apa yang Allah SWT sebutlah dalam Al-Quran. Dia sebut jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya bekerjasama ke arah kebaikan. Jadi kita tengok dalam konteks isu penyeragaman ini, kebaikan-kebaikan dia begitu banyak, Tuan Haji. Mengapa tidak? Ya. Saya rasa yang paling dan inilah hasrat kerajaan. Dan saya secara peribadi, saya rasa, dan yang berhormat menteri sendiri pun, kita nampak alhamdulillah perkara ni agak mudah dan kita menjunjung kasih kepada yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia yang mengambil inisiatif sendiri untuk mengadakan munakasyah di kalangan perbincangan dan termasuk dalam perbincangan tersebut berkaitan tentang isu penyeragaman, isu Mahkamah Khazanah ini, penyeragaman fatwa dan sebagainya. Dan inisiatif ni Tuanku sendiri yang betul. Maknanya secara peribadi Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengambil inisiatif tadi untuk mengajak bagaimana undang-undang syariah ini, fatwa dan sebagainya boleh diseragamkan. Jadi saya rasa tadi dengan inisiatif daripada Tuanku, dengan kerajaan, dengan Yang Berhormat Menteri, dengan gagasan yang ada, saya rasa insya-Allah dengan di pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia kita akan sentiasa membuat engagement, libat urus dengan semua pihak-pihak yang terlibat. Sudah tentu kita mengiktiraf bahawa ini adalah kuasa-kuasa yang berada di negeri-negeri, kuasa negeri yang melibat agama tersebut. Tapi betul. So di pihak kita ialah macam Tuan Haji sebut tadi, persediaan di pihak kita ada platform iaitu persidangan ketua-ketua hakim syar'i, dan kita gunakan platform persidangan ketua-ketua hakim syar'i ini untuk mengajak ketua-ketua hakim syar'i ini bagaimana untuk melihat isu penyeragaman ini. Bukan saja daripada sudut undang-undang Tuan Haji, daripada sudut pentadbiran mahkamah. Contohnya dalam konteks Mahkamah Khazanah ni dia melibatkan pentadbiran. Dia tidak melibatkan kepada pindaan undang-undang. So jadi pentadbiran kita menjadikan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ni sebagai model untuk mewujud Mahkamah Khazanah tadi itu, yang ke mana kemudiannya akan dapat diseragamkan ke seluruh negeri-negeri tadi itu. So jadi yang ini yang saya sebutkan dan engagement perlu dilakukan. Engagement dan munakasyah ini berterusan dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Datuk Dr. Naim? Ya, dia akan berterusan. Yang persidangan tu memang kita buat quarterly. Setiap 4 bulan sekali kita memang ada persidangan dan berjumpa. Semua ketua-ketua hakim syariah akan berbincang mencari jalan yang terbaik, dan of course yang paling penting kita bincangkan ialah bagaimana kita nak seragamkan supaya tidak ada wujud perbezaan loophole antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kita juga. Ya, betul. Maksudnya nampak sangatlah apa payahnya undang-undang syariah kot. Betul. Kan nampak kenapa hukum di negeri A lain, negeri B lain, ada yang pula tak ada yang ada. Betul Tuan Haji. Contohnya macam undang-undang jenayah syariah kan yang diusaha kerajaan Kalau katakan buat kesalahan sumbang maram contohnya dibuat satu negeri. Jadi satu kesalahan dihukum, kemudian buat di negeri yang lain tak bukan jadi satu kesalahan. Jadi orang akan tengok macam mana ni satu benda yang dalam negara yang sama tetapi menjadi satu kesalahan, dan even yang menjadi satu kesalahan di satu negeri tetapi hukuman dia berbeza antara satu sama lain. So jadi nampak di situ, jadi yang penting di sini ialah ketidakadilan tu akan berlaku. Sudah sampai masanya. Okey, Datuk Dr. Naim, berkaitan dengan Hadana, Mahkamah Khas Hadana ini, ni amaran kepada para suami dan juga para bekas suami kita. Adakah mereka juga perlu beringat bahawa sudah sampai masanya honeymoon mereka berlalu? Hal berkaitan dengan hak kepada ataupun mantan isteri, kepada anak-anak mereka wajar ditunaikan. Jadi apa nasihat Datuk Dr. Naim sebelum pelaksanaan ini bulan Ogos ini, tetapi anda tidak akan boleh lari lah apabila Mahkamah Khas Hadana ini akan berlangsung. Betul Tuan Haji. Saya suka melihat bahawa dalam Islam prinsip yang digariskan oleh Saidina Umar apabila melantik Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Yaman, Tuan Haji, Saidina Umar sebut secara jelas dalam Risalatul Qada, dia kata ya Aba Musa al-Asy'ari la yanfa'u takallumu bihaqqin la nafadha lahu. Maknanya tidak guna kamu sebagai seorang hakim keluarkan perintah tetapi perintah tu kamu tak laksanakan. Jadi kan Tuan Haji, maknanya prinsip asas ialah bagaimana Mahkamah Syariah ni nak berperanan untuk memastikan perintah-perintah yang dikeluarkan, termasuklah perintah khazanah, perintah nafkah dan sebagainya, tidak tinggal atas kertas.
Maka di sini Perintah Dato' Haji atas perintah semata-mata. atas perintah saja sebab Saidina Umar dah kata tidak ada guna. Hormat, tidak ada diikuti dan sebagainya. Betul. So jadi dengan adanya bahagian khusus khazanah, khusus nafkah dan juga bahagian khusus untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah. Kan? Betul Haji. So bila dengan adanya bahagian tertentu yang memastikan perintah tadi itu dikuatkuasakan, dilaksanakan, ia merupakan satu, Tuan Haji sebut benda perkataan amaran tadi itu. Kita akan cari mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni dan kita akan pastikan supaya mereka-mereka wanita dan juga kanak-kanak tadi itu mendapat hak bukan sahaja setakat di atas kertas tetapi mendapat hak yang betul-betul daripada wang nafkah yang diberikan oleh suami dan ada dua isteri. benda yang berbeza Dato' Dr. Naim berkaitan dengan keadilan, meletakkan suatu pada asasnya apatah lagi dalam hukum syariah itu, iaitu berkaitan dengan adakah kita meletakkan hukuman itu sesuatu yang perlu dijadikan satu kekuatan ataupun suatu petunjuk ataupun satu perkara yang menjadi panduan utama apabila menjatuhkan hukum, ataupun apabila kita menunjukkan undang-undang ini sebenarnya kita ingin mendidik masyarakat kerana sesuai dengan rahmatan lil alamin itu sebenarnya dijadikan sebagai satu pedoman khusus kepada masyarakat. Kalau kamu tidak lakukan kesilapan, tak perlu takut. Ini sebenarnya untuk mendidik jiwa manusia. Apabila melakukan kesilapan, anda mengaku dan perbetulkan sebenarnya. Bagaimana pandangan Dato' Dr. Naim? Saya sangat setuju Tuan Haji. Memang betul. Maknanya satu undang-undang sahaja tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ummah. Ia hanya sebahagian. Undang-undang ini sepatutnya di penghujung. Kalau kita tengok negara kita pun dah cukup pelbagai undang-undang. Konvensional ada, betul, syariah ada, tetapi kita tahu juga di luar sana pelbagai kesalahan jenayah, betul, ataupun hal-hal berkaitan dengan jenayah berlaku. Jadi betul saja. Sebab itulah bila kita sebut tentang pelaksanaan Islam tu, dia mesti secara syumul. Maknanya daripada sudut pendidikannya, educationnya dan dakwahnya dan sebagainya, moralnya, semua. Betul. Kalau semuanya ini mainkan peranan dan saya rasa masyarakat yang nak diwujudkan tadi itu atas dasar rahmatan lil alamin itu tidak mustahil untuk diwujudkan. Dalam konteks ini juga maksudnya hadanah itu yang penghujung sekali, itu betul tak? Maksudnya akhir sekali. Kalau kamu nakal, kamu degil, inilah akibatnya. Tak boleh lagi dah. Betul. Kalau boleh selesaikan awal, mengapa tidak? Betul. Tu aja, even kita di Mahkamah Syariah pun kita wujudkan satu unit suluh. Mengajak pihak-pihak tadi itu untuk berdamai. Cara baik, suluh. Ada orang mediate jadi pengantara untuk selesaikan masalah tanpa perlu pergi membicarakan kes tu di mahkamah. Bila dibicarakan di mahkamah terbuka, aib masing-masing tu dibuka apa semua kan. So jadi macam tu Haji sebut kan, membuka ruang untuk memastikan litigation society tu dapat dikurangkan. Kita nak macam mana kita nak mengajak masyarakat tadi tu, yang mereka yang berurusan dengan mahkamah untuk cari jalan menyelesaikan masalah mereka itu dengan cara yang baik tanpa mempertikaikan secara terbuka di mahkamah. Apa reference Dato' Dr. Naim dan juga kelompok pemikir dalam Jabatan Kehakiman Syariah apabila memikirkan Mahkamah Khas Khazanah? Adakah kita ada model-model tertentu yang dirujuk diguna pakai ketika zaman Rasulullah ke, zaman para sahabat ke, ataupun negara-negara tertentu yang ada guna pakai mahkamah sebegini? Kita rujukan utama ialah kita berdasar balik kepada kaedah. Kaedah asal dia tu ialah Nabi sebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Maknanya hikmah tu ada satu benda yang hilang di kalangan orang-orang yang beriman. That's right. So jadi kita tidak ada spesifik. Maknanya kalau katakan kita dapat best practices, contohnya di Australia, contohnya di US, semuanya yang benda kita adopt benda tu. Tak jadi masalah. Sebab persoalan ikhtisasul qada ataupun mahkamah khusus ini adalah perbincangan para ulama yang wujud masa zaman Abu Yusuf, dan dia akan berterusan. Dia bukan berterusan. Khalayaknya, betul. So that's right. So jadi maknanya saya rasa kalau dalam konteks reference mewujudkan khazanah, mahkamah khazanah ni, kita tidak terikat kepada that's right. So kita agak open, kita terbuka. Isu dia ialah bagaimana nak cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan pertikaian berkaitan dengan hak jaga anak. Dan apatah lagi Jabatan Kehakiman Syariah admit ataupun mengakui kes perceraian semakin meningkat, Datuk. Betul. Jadi kita tak boleh duduk diam. Betul. Kita bermula dengan kita admit memang ada jumlah backlog itu bertambah, backlog tu pun ada, dan kita cari head on, cari jalan penyelesaian. Alhamdulillah, ini yang kita nak carikan. Datuk Dr. Naim, terima kasih. Kena datang lagi, Datuk. Terima kasih, kita belum sentuh banyak tentang penyeragaman undang-undang syariah. Itu baru sedikit permulaan, tetapi saya rasa sebagai permulaan Mahkamah Khas Khazanah berkaitan dengan hak penjagaan dan juga nafkah para
ataupun isteri dan anak-anak itu sebagai satu permulaan yang begitu baik dan akan dilaksanakan insya-Allah Datuk bulan Ogos nanti ya. InsyaAllah. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan. Jadi mungkin negara-negara lain mungkin mereka pun iri hati tu bilalah sampai Pulau Pinang, bila sampai ke Pahang, Kelantan dan sebagainya. Okey, kita kena panggil lagi Datuk Dr. Naim supaya kita terus mendapat pencerahan tentang berkaitan hal-hal berkaitan mahkamah syariah ini. Itu saja. Sekian, assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.